Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam dia datang dari segi buat muamalat Jadi bila kita sebut tentang duit kewangan ni, jadi duit kewangan ni dia berkaitan dengan muamalat lah, dan hukum syariat, hukum fiqh dia panggil muamalat. Jadi muamalat ni termasuklah mengenai dengan akad jual beli kan, aku beli aku terima, akad hutang, akad tijarah, akad sewa jadi itu semua dipanggil akad lah. Jadi apa berkaitan dengan duit ni, dia pindah tukar milik duit ni dia berkaitan dengan akad. Jadi maknanya kalau yang mencuri ni, maknanya dia tidak ada akad, oleh kerana tu dia dipanggil mencuri kerana dia ambil tidak ada akad kan. Baik, jadi mengenai dengan kita punya kita punya perbuatan tersebut, perbuatan itu maknanya memanglah satu dosa, dan kita bertaubat kembali kepada Allah, minta ampun di sisi Allah atas kelalaian kita sebagai hamba yang mungkin ketika itu dalam keadaan kita tidak dalam keadaan rasional dan sebagainya. Maka kita secara secara tak sengaja atau bagaimana telah mengambilnya, maka dari segi perbuatan kita sebagai hamba di sisi Allah tu, kita kena minta ampun dengan Allah. Jadi syarat taubat tu macam tu lah. Jadi kena minta ampun dengan Allah atas dosa kita, kerana kita sebagai hamba ni kita melanggar perintah Tuhan. Kemudian syarat taubat ni juga maknanya kalau berkaitan dengan manusia, kena kembalikan hak manusia tersebut. Jadi mengenai dengan atuk tu sendiri, kita wajib kena beritahu dia hal keadaan duit tu. Kenapa? Kerana saya sebutkan tadi, dia berkaitan dengan akad. Jadi kalau kita main beri saja macam tu, tidak ada akad, maka di situ tidak ada pengampunan lah. Kerana hak hamba ni, dia mesti ditunaikan hak itu dengan jalan syariat. Maksudnya kalau kita main bagi je, tidak ada asbab syariat lah. Macam kalau kita orang kata nak ambil barang, contoh kan, kita ambil barang kat kedai, kemudian kita letak je duit tu atas meja pekedai, atas meja orang yang cashier kan, ataupun tuan kedai. Kita ambil barang, letak je, kemudian kita pergi, nampak seolah macam kita mencuri kan, tapi kita letak duit dah. Jadi token kedai ni dia tak tahu duit tu duit apa, dia tengok ni duit apa kan. Jadi dia ingat duit tu ada orang tersalah letak ke. Jadi di situ tidak ada akad. Walaupun kita niat dalam hati kita, kita memang nak bayar, tapi bayar tu tidak sah. Sebab apa tidak sah? Sebab tidak ada syariat yang kata menjadi pengikat kepada perbuatan kita. Apa yang kita nak ikatkan tentang barang yang kita ambil dengan duit yang kita letak, kita nak ikat dengan apa? Maka ikat dengan akad lah. Akad apa? Akad jumpa dengan tuan, tuan ni saya beli barang, jadi tuan ni kata okey baik, saya reda, saya terima. Jadi mengenai dengan duit yang kita ambil tu, tak boleh kita dengan tanpa akad, tanpa kita buat satu ikatan. Jadi walaupun memang duit tu kita bagi atas nama kita punya kesalahan, kita niat dalam tu, tapi dari segi syariatnya tidak sah kan. Kalau kita kata lah hakikatnya, Allah kan tahu ustaz. Itu yang kita katakan, agama ni tak boleh nak pegang atas jalan tauhid semata-mata. Dia mesti berpegang juga atas jalan syariat. Jadi maknanya kalau kita pegang atas tauhid, segala-galanya Allah tahu, Allah Maha Pengampun, kita tak payah sembahyang pun tak apa. Sebab Allah Maha Pengampun kan, tapi kita tak boleh pegang macam tu. Maknanya kita kena sembahyang kan, kita kena tinggalkan dosa dan maksiat. Jadi maknanya tak boleh kita berpegang kepada jalan tersebut, jalan yang Allah Maha mengetahui semata-mata, tapi kena kembali balik kepada syariat, yakni ikatan tersebut lah. Jadi begini nasihat saya, orang kata kita kena yakin bila kita buat baik, Allah sama kita. Tu pertama. Kita jangan orang kata terpengaruh dengan was-was syaitan. Syaitan ni dia mewas-waskan kita, menyebabkan kita jadi takut nak berikan kewangan tersebut, untuk kita dapatkan kebaikan, untuk kita dapatkan duit yang halal kan. Jadi syaitan akan beri kita, wah, kau jangan bagilah, jangan bagi tahulah. Kalau kau bagi tahu, nanti atuk kau akan marah, kau akan putus silaturahim. Ini was-was syaitan. Sebab apa? Sebab syaitan dia tak nak halalkan duit tu. Akhirnya syaitan kata beginilah, engkau bagi je tapi kau tak niat. Perkara tu maknanya terserah pada Allah. Ini syaitan bisik kepada kita atas satu jalan agama yang kita rasa macam betul kan. Tapi maknanya syaitan dia, ialah dia alim, dia tahu kan. Maknanya dari segi hukum syariat dia tidak sah. Macam kita katakan hukum kedai tadi kan, maka tak boleh kita gunakan kaedah itu. Maka maknanya tetap juga kena yakin kepada Allah. Kita yakin bila kita buat baik, Allah akan bantu kita, Allah akan merahmati kita, insya-Allah. Jadi kita kena buang was-was tersebut. Kemudian yang kedua, InsyaAllah orang yang datang meminta maaf kan, macam kita lah, orang buat salah, kita minta maaf betul-betul. Kita cakap dengan baik, kata Atuk, saya nak minta maaf dengan Atuk. Kenapa cu? Adalah salah saya dulu dengan Atuk masa muda-muda, jadi hari ni saya datang nak minta maaf dengan Atuk sangat-sangat kan.
Orang kata kita ni kan, siapa-siapa manusia pun yang mempunyai hati yang, yalah, walaupun orang kata bukan hati yang lembut, orang banyak dosa pun, orang kafir pun insya-Allah mereka akan kata manusia ni memang sifat fitrahnya bila orang datang minta maaf dia akan lembut hati kan. Walaupun siapa pun, tak kira siapa-siapa pun kan, manusia yang memang fitrah kebiasaannya mereka akan kata apa, akan jadi rendah diri ataupun akan jadi sayu dengan orang yang minta maaf kepada mereka lah kan. Jadi kita sebut begitu. Kemudian bila Tok tanya kenapa, kata dulu saya pernah lah saya minta maaf banyak-banyak kan. Dan kita dalam masa yang sama kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada hati Atuk dan sebagainya, tidak marah kan. Dan kemudian kita berilah, kata ni duit 100 yang saya pernah ambil. Mungkin kalau dengan kebaikan rahmat daripada Allah, silap-silap gaya, mungkin Atuk akan kata tak payahlah, tak apalah, tu zaman muda-muda Atuk faham lah. Mungkin itu kan. Tapi kalau ditakdirkan oleh Allah dengan perkara yang sebaliknya, itu tak apa. Kenapa kita telah berusaha, kemudian kita telah kata melakukan kerja yang memang diperintahkan oleh Allah. Kemudian bila berlaku di sebaliknya, maka itu bukan lagi maknanya bukan lagi kita punya kesalahan lah. Maknanya bukan lagi dipertanggungjawabkan ke atas kita tentang dosa tersebut, sebab kita telah berusaha, telah bercakap, telah berdoa kepada Allah kan, telah berharap kepada Tuhan dan sebagainya. Tapi dengan perkara yang sebaliknya berlaku, itu adalah daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu terserah pada Tuhan. Kemudian maknanya tentang duit tu, kalau Atuk kata kau ni apalah ambil duit Atuk dan sebagainya, kita kata Atuk saya minta maaf, jadi saya letak juga duit ni kepada Atuk, saya mohon maaf. Jadi duit tu kita dah bagi, kemudian Atuk dah ambil duit tu, dia dah terima, maka kita punya hutang telah selesai dan akad kita sudah selesai. Dan maknanya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah maknanya telah diampunkan oleh Allah atas sebab kita dah berakad di situ kan. Atas sebab Atuk marah dengan perangai kita, yang tu maknanya kita serah pada Tuhan. Dan insya-Allah lah, saya sebutkan tadi, maknanya kita yakin dengan rahmat Allah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang yang baik. Jangan kita orang kata berfikir dengan was-was syaitan yang menyebabkan kita rasa takut, kita fikir yang bukan-bukan dan sebagainya kan. Jadi kalau berlaku juga perkara yang kita tidak minta begitu, tapi kalau sekiranya Allah mentakdirkan begitu kepada kita, maka itu adalah ujian untuk kita mendapat pahala yang sabar, dan kita telah melaksanakan syariat ini dengan syariat yang betul, maka yang itu tak apalah, yang itu kita balikkan semula kepada Allah, kita serahkan diri kita kepada Allah. Yang penting kita telah melaksanakan perintah agama ni sebagai hamba, kita telah melaksanakan tuntutan agama sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala alam.